السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung suratul A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan kutimpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki,
dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu, maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat 156 Suratul A'raf masih lagi menceritakan tentang doa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa membawa, ingat bulan lepas Nabi Musa membawa 70 orang yang dipilih, yang mengikut kata mufassirin 70 orang di kalangan orang-orang yang baik, yang tidak menyembah anak lembu yang dijampi oleh Musa Samiri. Itu mengikut penafsiran. Maka 70 orang ini adalah golongan-golongan veteran, orang-orang tua yang baik, yang dipilih oleh Nabi Musa. Jom kita pergi Tursaina, kita munajat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 70 orang ini naiklah bersama Nabi Musa ke Tursaina. Dan itulah yang telah kita sebut bulan lepas, bagaimana berlakunya gempa yang menyebabkan mereka mati. Satu riwayat sebut mereka pengsan. Dan telah kita sebut kenapa gempa itu berlaku, kerana hak 70 ni pun tak berapa nak bersih lagi. Ada yang teringin pula nak tengok Allah, narallaha jahara. Nak tengok Allah seketui. Maka Allah bagi gempa, satu riwayat sebut sa'iqah, dengan kilat pedih sekali, menyebabkan mereka mati. Satu riwayat kata pengsan, yang akhirnya mereka dihidupkan semula. Lalu bila mereka mati bergelimpangan, disebabkan adanya permohonan dalam hati mereka, keinginan nak tengok Tuhan seketui, yang menjadi perkara yang dimarahi oleh Allah. Karena kamu tak boleh tengok zat Allah secara jahar begitu. Maka sebelum mereka dihidupkan itulah Nabi Musa berdoa. Itu yang bulan lepas kita tengok bagaimana Nabi Musa berdoa. Antaranya kata Nabi Musa, ya Allah, janganlah dihukum kami disebabkan oleh perbuatan sebahagian yang bodoh di kalangan kami. Hak tu kita sebut dah bulan lepas. Janganlah disebabkan mereka, ya Allah, yang jahil safihuna, disebut dengan safih. Safih makna tak berapa cerdik. Bukan tak reti-reti, tapi tak berapa nak cerdik. Orang putih kata stupid very clever. Itu makna stupid very clever lah.
tu saya peganglah matan kata-kata pak mentua saya. Dia kalau marah dia kata stupid very clever pak mentua. Nak sebut apa tuan-tuan, bukan bodoh terus, bodoh jahil. Ni safiah. Safiah ni tak berapa nak cerdik lah, duk isap rokok lagi begitulah. Dalam keadaan tahu dah rokok tu tak berapa elok. Contoh, bukan orang kulit, orang Afrika Tengah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, lalu Nabi Musa menyambung doanya lagi malam ni. Puak-puak 70 ni dah sedar ke belum? Belum, duk mati lagi. Lebih kuat pandangan kepada mereka mati. Ditembak peti, gempur, tembak peti, mati. Tinggal Nabi Musa seorang aja. Kuat pandangan ke situ. Walaupun ada kata pengsan, tapi jumhur kuat mati. Nanti Allah hidupkan balik. Summa ba'astukum, Allah akan hidupkan mereka balik. Min ba'di mautikum, setelah kamu mati, kata Allah. Tu ada ayat di dalam surah yang lain. Baik, sebelum mereka hidup balik, Nabi Musa doa lagi malam. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dalam dunia ini. Waktub lana fi hadhihi dunya. Ya Allah, tetapkanlah, bagilah waktu. Kita biasa dengar kalimah termaktub, makna tentu, tertentu. Waktu makna tentukanlah untuk kami, tetapkanlah untuk kami, ampunlah kami ya Allah, bagilah kami fi hadhihi dunya, akan kehidupan di dunia ni hasanah, baik. Depa tak bangkit lagi. Nabi Musa minta dah kebaikan hidup di dunia. Tuan-tuan muslimat, apakah maksud Nabi Musa? Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah. Apakah maksud Nabi Musa bila Nabi Musa minta, ya Allah, maktubkanlah atau tentukanlah untuk kami. Waktu kataba makna, kataba apa, telah tulis, makna tentukanlah untuk kami akan dunia ni hasanah, baik. Maka mufassirin menyebut dengan beberapa perkara. Saya nak bentangkan untuk tuan-tuan beberapa perkara yang disebut oleh mufassirin. Boleh buka ratusan kitab tafsir dan kita akan melihat perbahasan yang hampir sama pada semua mufassir, yaitu yang dimaksudkan dengan dunia hasanah seperti yang kita doa juga di dalam ayat 201 Al-Baqarah yang pernah saya sebut, apa yang pernah dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa yang telah dia sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini sepanjang hidupnya, yaitulah ayat 201 Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tak pernah, kata Anas bin Malik, tiap kali Nabi berdoa dia mesti selit doa tu. So apa maksud? Ulama kata beberapa benda. Tengok, yang pertama, minta pada Allah. Yang dimaksudkan fid dunya hasanah, dunia kita ni baik. Pertama ialah kebaikan, albir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, termasuk dalam kebaikan itu adalah kita
bukan sekadar buat baik, tetapi kita cinta kepada kebaikan. Kan dalam hadis Muslim Nabi ajar kita doa, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir. Tengok hadis Muslim sahih. Antara yang Nabi ajar minta dengan Allah ialah ghani. Ma makna ghani? Kaya. Istighna, maha terkaya. Itu sifat Allah, istighna. Ghani, kaya. Antara doa Nabi ajar minta pada Allah dalam hadis sahih Imam Muslim ialah Nabi ajar wal ghanimata min kulli bir. Kita ni kaya dalam buat baik. Wal ghani min kulli bir. Kita ni kaya dalam albir, kebaikan. Mu jadi lagu tu. Boleh jadi harta tak banyak mana, tak kaya lah kitanya. Tak adalah duit masuk dalam akaun berjuta-juta, tak adalah. Maknanya tak kaya lah kita, adalah sikit, RM1 2 habuan beli rokok tu ada lah. Hak tu ada lah. Tapi kata kaya tu taklah. Bolehlah bernafas. Orang ada handphone, kita ada handphone. Orang ada kereta, kita ada kereta. Alhamdulillah, bolehlah. Tapi kaya tu tidak. Nak sebut tu bolehlah hidup tu alhamdulillah. Hutang tu ada lah, hutang rumah, hutang kereta tu adat lah. Tapi Nabi ajar kamu kena kaya dengan albir, kebaikan. Yang ni mesti ada tuan-tuan. Sebab itu perhatilah orang yang dia faham doa ni. Kalau tuan-tuan berada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kita perhati tengok orang yang berebut nak jadi kaya dengan kebaikan. Kadang-kadang kita baca Quran dalam Masjidin Nabawi, kita tak minta pun. Sat lagi sampai ayat Zam-Zam. Di Mamat Bangla mana dia pergi petik Zam-Zam, dia ulok bagi kita. Kita tak minta pun. Tetapi dia hendak kita minum sebab dia yang ambil air itu dalam Masjidin Nabawi, dalam bumi Madinah, tanah haram yang penuh berkat. Kita tak minta, tapi dia hendak membanyakkan kebaikan dia. Kita pucak terima kasih, kita minum. Kadang-kadang kita lepas semayang tu wirid kejap, memang nak baca Quran. Saat lagi mai Mamat Bangla mana hulu Quran. Dah habis baca, tuan-tuan tak payah gaduh. Saya pernah buat, tak payah gaduh nak bangkit pergi letak kat rak. Kita pegang Quran tu, kita buat gitu. Saat lagi tunggu kutu pirimbat sambut Quran kita. Jadi menteri kita. Kan, duk saja ya. Duk saja buat Quran lagu tu. Saat lagi berebut orang ambil nak pergi letak kat rak. Itu benda biasa yang kita biasa tengok di Makkah, Madinah. Sebab mereka berebut nak buat baik. Wal ghanimata min kulli bir. Saya breakfast pagi di hotel. Kadang dah ambil makan tu terlupa bancuh air sebab atas meja tu ada mineral. Kita kata okey dah, mineral ni cukup dah walaupun breakfast. Duk ketagih teh tarik 12 hari, saya baru balik seminggu. Alhamdulillah, Senin lepas landed Senin lepas. Seminggu lah duk gelong ni, duk ngantuk. Dia tak matching lagi. Maghrib mengantuk, malam tak boleh tidur. Maghrib mengantuk, leceh tu. Dia jadi mayor lagi tak berapa lah. Sehari dua lagi okey lah kot. Kadang ialah kita malas nak bancuh. Saat lagi ada Pak Arab mai pergi hantar TO.
Dia bancuh, dia boh. Kita ucap terima kasih. Berebut nak buat kebaikan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita mau jadi lagu tu. Berebut buat baik. Wal ghanimata min kulli bir. Itu Nabi ajar. Biar kamu miskin harta, tetapi kamu kaya dengan albir. Kamu kaya dengan kebaikan. Walau RM1 2 yang kamu hulurkan. Mau jadi lagu tu. Apatah lagi dalam Al-Baqarah, Allah pesan dekat kita, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. 148 Al-Baqarah. Allah pesan kamu mesti berlumba buat baik. Jangan bertangguh. Ada ruang, peluang buat. Sebab nyawa umur kita tak tahu bila akan berpisah daripada tubuh kita. Roh yang Allah pinjamkan masuk dalam sangkar, nama dia jasad. Itu yang pertama. Kata para ulama, kebaikan. Yang kedua, minta pada Allah kenikmatan. Yang dimaksudkan fid dunia hasanah ialah kenikmatan, nikmat. Tuan-tuan muslimah, tidak salah kita mengecapi nikmat dunia. Tak ada salah dia. Sebab dunia ni yang kita jumpa dulu. Dunia ni yang kita bergaul dulu. Dunia ni yang kita hadapi dulu. Baru kita masuk akhirat. Muqaddimah akhirat ialah barzakh. Maka tiada salah, kata ulama, kamu mencari nikmat dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maksud nikmat itu wajib disyukuri. Itu saja kunci dia. Semua kita dapat nikmat. Sama ada kamu Cina, Hindu, Melayu, selagi kamu manusia, Allah bagi tak nikmat? Bagi. Persoalannya syukur ke tidak? Tapi confirm dah tak bersyukur. Takkan kita nak jadi seperti mereka. Mestilah kita dengan fid dunia hasanah ini, dengan dunia yang baik ini, yang ulama kata nombor 2 maksudnya ialah kenikmatan. Tentulah nikmat itu yang pertama kita syukuri. Yang kedua, nikmat itu pandai kita salurkan. Contoh, nikmat sihat tubuh badan. Nak hala ke mana? Waktu sihat. Pandailah kita nak handle macam mana. Nikmat harta, nak hala ke mana? Macam-macam Allah bagi. Pandailah kita menggunakannya, maka itulah dunia hasanah. 2. Yang ketiga, kesihatan. Dunia yang baik termasuk di dalamnya sihat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita pernah sakit kan? Kita pernah demam, kita pernah selsema, kita pernah rasa kesakitan. Tentu kan kita rasa perbezaan antara sihat dan sakit. Walaupun kita tahu sihat dan sakit itu kurniaan Allah, kita tahu sihat itu ujian, sakit pun ujian. Cuma sakit itu tambah satu lagi, dia mengkafarahkan dosa-dosa kita. Walaupun tercucuk duri di kaki, kata Rasulullah. Betul, kita faham itu. Tetapi apa yang kita nak sebut ialah macam mana kita menggunakan, mengambil peluang terhadap nikmat kesihatan. Allahu Akbar. Bila dah tak sihat, kita jadi jam dalam beribadah. Sedikit terganggu ibadah kita. Walaupun kalau contoh solat, betul di sana ada hukum tak boleh berdiri, duduk dan sebagainya. Dan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan solat duduk. Kalau tuan-tuan pergi di bawah bukit Uhud, bawah kaki bukit Uhud, tuan-tuan boleh ziarah satu tapak masjid, dia panggil Masjid Fasah. Boleh pergi lah. Baik itu saya sebut 5 tahun dah saya tak pergi. 2017 last ni saya baru pergi balik. Saya dapat melihat keterbukaan kerajaan Arab Saudi. Nampak dah sikap terbuka dia. Airport dia cantik. Jeddah airport baru cantik, Masya Allah, macam KLIA. Oh, sophisticated. Dulu ya Karim, kita pernah berdiri 9 jam nak cop pasport. Patah pinggang. Tu polis depan, polis Arab jantan tu tak apa kerja. Sat ada, sat tak ada, sat main game, sat isap okok, sat hilang. 9 jam. Pernah saya kena 9 jam beratur hanya nak cop pasport di airport Jeddah. Tu airport lama. Sekarang airport baru, alhamdulillah, cantik macam KLIA lah. Naik kereta api, flight kita turun naik kereta api macam KLIA. Kita disambut oleh polis wanita. Lepas tu kaunter immigration dia semua polis wanita. Dekat 15-16 kaunter. Steady lah, setengah jam habis. Polis Arab wanita. Cun pula tu. Polis Arab dia. Jantan tak ada lah, semua perempuan. Dulu mana boleh. Wanita Arab bawa kereta kena tangkap. Sekarang dia letak di immigration. Nampak dah sikap keterbukaan. Pergi Arafah. Dulu kita pergi Arafah, otak kita apa? Lori aiskrim tu. Nak turun Arafah tu lori aiskrim. Lepas tu apa ada Arafah? Padang pasir yang luas, Jabal Rahmah tu. Adalah unta. Boleh ambil gambar dengan unta tu 10 rial. Tu lah. Tuan-tuan pergi Arafah sekarang. Arafah jadi pasar malam. Orang berniaga daripada tepi jalan sampai Jabal Rahmah. Sampai kita nak jalan tak boleh. Punya meriah Arafah. Hilang tak tahu mana. Cari jenuh. Jumpa juga lori aiskrim. Jumpa juga. Kita nak hak tua. Dulu 2 rial. Lah sudah 5 rial tuan-tuan. Dulu 2 rial gunung. Lah 5 rial jadi cemotet. Aku kata Pak Arab. Orang berniaga di Arafah. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan, saya nampak sikap keterbukaan kerajaan Arab Saudi. Walaupun seorang imam Masjidil Haram telah ditangkap dan dipenjara 10 tahun hanya kerana menegur pemerintah dengan konsert di Riyadh. Yang tu kita tak nafilah, kena penjara imam tu 10 tahun. Ujianlah untuk dia. Tapi sikap keterbukaan, saya tengok di hadapan Masjidil Haram. Dulu kita boleh tengok adegan kejar-mengejar di antara majlis bandaran dengan penjual inai Afrika. Yang jual inai perempuan tu kan, mereka lari angkut inai, besen tu atas kepala 100 meter. Usain Bolt pun lari, tengok mereka lari. Lah saya tengok hari tu saya keluar Masjidil Haram, dia letak satu tempat khas nak jual inai, jual. Sikap keterbukaan tu kita nampak dah, alhamdulillah. Airport dia cantik, Jeddah. Setengah jam selesai, bas tunggu jalan. Ada dah macam dulu, alhamdulillah. Adalah nampak sikap keterbukaan. Termasuk boleh pergi tempat-tempat yang dulu bagi saya, pengalaman saya bawa jemaah haji dengan jemaah umrah ni, setakat nak pergi celapak tu di bawah Bukit Uhud tu, memang sorry lah, kena tasrih, kena permit. Even musim haji, kita nak pergi ziarah tempat gua wangi hak Nabi kena rawat dengan Fatimah dan Ali, yang menerbitkan bau wangi seperti bau bunga ros, nak pergi ke situ pun kena permit.
Nak pergi tengok bawah kaki Bukit Uhud, tempat Nabi solat duduk Masjid Fasah pun kita kena permit. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan boleh pergi. Yang tu saya pujilah. Dulu punya payah nak kena permit sana permit sini. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan boleh pergi. Suruh ustaz tu bawa, dia bawa lah, tak ada masalah. Dan kita tengok tempat yang Rasulullah solat duduk. Dan kalau Nabi tidak solat duduk, mungkin tak datang hukum solat duduk. Ketika Nabi luka dalam perang Uhud, kawasan tu berpagar, dipanggil Masjid Fasah. Situlah Nabi solat duduk, jamak tamam 4 zuhur 4 asar. Nak sebut betul, bila kita sihat kan lain solat kita, bila kita sakit kan lain solatnya. Walaupun di sana ada hukum solat berdiri, solat duduk, tetapi mana lebih nikmat? Tentulah solat berdiri. Mana lebih pahala? Tentulah solat berdiri. Maka hukum itu datang dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, fid dunya hasanah ditafsirkan juga dengan kesihatan. Baik, apa lagi? Bimbingan untuk beramal soleh. Kata ulama, yang dimaksudkan fid dunya hasanah, maksud yang keempat ialah Allah bimbing kita untuk beramal soleh. Allah sentiasa gerakkan hati kita untuk buat kebaikan. Allah sentiasa campakkan taufiknya ke dalam hati kita untuk sentiasa buat baik, seronok kepada kebaikan. Ini nikmat tuan-tuan. Sebab ada orang Allah tak campak dalam hati dia, nak semayang pun dia tak nak. Kita alhamdulillah jaga 5 waktu kita, jaga kita punya solat berjamaah, Allah campak dalam hati kita. Ada orang semayang pun dia tinggal, jangankan kata ke masjid, semayang pun dia tak mau. Wal'ayazabillah. Dan bila kita rasa Allah yang bimbing kita, maka terpelantinglah kita dari sifat ujub, iaitu merasakan bahawa akulah segala-galanya. Sebab itu bila solat, bila Bilal azan, hayya ala solah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Muslimin dan muslimat, di antaranya ialah bimbingan daripada Allah untuk kita beramal soleh. Dan saya sebut tadi, apabila itu kita boleh rasakan, maka terpelanting jauhlah sifat ujub, sifat merasakan akulah segala-galanya. Tak. Sebab itu saya sebut tadi, hayya 'alas salah saja, la haula wala quwwata illa billah. Disebut dengan lafaz bahawa aku tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan daripada Allah, menunjukkan bahawa bimbingan daripada Allah itu amat penting. Yang kita takut ialah Allah tidak membimbing manusia. Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan dan dosa-dosa mereka. Allah tidak sudi untuk menarik mereka keluar dari lembah kebinasaan. Ini yang paling kita takut, yang akhirnya kita bimbang, direntak nyawa oleh Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, itu antaranya. Kemudian disebut lagi keampunan. Termasuk fid dunia hasanah ialah keampunan Allah. Maka diajar kita dengan Allah senantiasa menyangka baik, bahawa selagi mana, dan na'udzubillah kita takkan buat, iaitu mensyirikkan Allah, keyakinan kita ialah selagi tak syirik kepada Allah, dan kita takkan syirikkan Allah, maka Allah ampun segala dosa. Apa Allah kata? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 48 An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa orang yang syirik, tetapi Allah ampun dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Itulah keyakinan kita, itulah yakinnya kita atas sifat Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, atas sifat asma Dia At-Tawwab, Dia Maha Penerima taubat. Kita yakin berkat kita minta ampun, kita yakin Allah ampun. Mesti ada sangkaan baik kepada Allah. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk fid dunia hasanah ialah keampunan Tuhan. Juga termasuk fid dunia hasanah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ilmu sesuatu yang kita mesti tambah, terus tambah sampai kita mati. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu dalam surah Taha, ketika Allah ajar Nabi, katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Mesti dalam hidup kita menambah ilmu, dan menambah ilmu dengan berbagai-bagai jalan dan cara. Saya ada sebuah buku yang menceritakan bagaimana ada di antara khalifah Abbasiyah, tak silap saya Khalifah Al-Ma'mun,
dia sanggup spend 1000 dinar untuk beli sebuah buku. 1000. Harga buku 1000 dinar dia bayar hanya untuk sebuah buku yang dikarang oleh para ulama di zaman kegemilangan Abbasiyah. Tuan-tuan, sanggup bayar kalau kita RM1000 lah nak beli sebuah buku kerana cintanya Khalifah Al-Ma'mun kepada proses ilmu di zaman dia yang dimulakan oleh Khalifah Harun Ar-Rashid dengan pembinaan Baitul Hikmah, iaitulah sebuah perpustakaan di Baghdad yang menempatkan hampir 1 juta kitab yang dipanggil Baitul Hikmah, dan bagaimana kitab-kitab itulah yang telah dipunggah oleh tentera Mongol dan Tartar yang mereka lempar ke dalam sungai Dijlah dan Tigris ketika mereka menyerang Baghdad dan menghancurkan Baghdad. Kitab itu mereka lempar ke dalam sungai untuk dijadikan jambatan untuk kuda-kuda mereka menyeberang sungai Dijlah dan Tigris. Jahatnya Mongol. Cuma nak sebut kegemilangan Abbasiyah itu. Start daripada Harun Ar-Rashid sudah dibina perpustakaan terbesar yang dalamnya kitab-kitab yang berbagai jenis ilmu yang dikarang oleh para ulama Islam, yang dicedok ambil oleh orang-orang barat yang mereka belajar, sehingga terbalik jadinya mereka pula maju, umat Islam pula mundur. Wal'ayazabillah. Allahu Akbar. Sedihnya kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ilmu yang bermanfaat juga fid dunya hasanah, termasuk kata ulama fid dunya hasanah, rezeki yang lapang. Rezeki yang lapang, yang Allah beri sedikit kelapangan kepada kita di dalam kita menerima rezeki daripada Allah. Allahu Akbar. Hak Allah lah untuk meluaskan rezeki bagi siapa yang dia mau, dan hak Allah lah untuk menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Maka lapang rezeki itu adalah fid dunya hasanah. Walaupun rezeki ini hak Allah dan ada manusia yang Allah sempitkan rezeki, itu hak Allah, tetapi dalam konteks perbicaraan kita, luas rezeki adalah fid dunya hasanah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila luas rezeki, apa yang ada dalam kepala kita ialah dengan rezeki yang luas kita nak buat baik. Itu ya, itu yang ada dalam kepala kita. Duit kita banyak, contoh, kita nak buat apa? Nak tolong orang tu ya. Duit kita banyak dalam bank, kita nak buat apa? Nak ringankan beban orang susah. Yang tu kita nak. Bukannya luar rezeki sampai tahap kita lupa daratan menjadi Qarun, wal'ayazabillah. Tak mau. Kita nak luar rezeki supaya orang lain menumpang keluasan rezeki kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, hendaklah kamu yang diberi nikmat itu bercakap pada dirimu, kata Imam Ghazali, bahawa orang lain lebih layak dapat daripada aku. Tu Imam Ghazali ajar dalam Ihya. Katalah kita ni kaya, katakan pada diri kita, ya Allah, aku tak layak semua ni ya Allah, yang layak orang lain. Tapi atas rahmat-Mu ya Allah, Engkau bagi dekat aku kekayaan, aku ucap syukur ya Allah. Contoh tu Imam Ghazali ajar dalam Ihya. Kalau kita cerdik pandai, katakan pada Allah, ya Allah, orang lain patut dapat kecerdikan ini, orang lain patut dapat pandai ini, bukan aku ya Allah, tapi Engkau bagi dekat aku ucap syukur ya Allah, akan kugunakan kepandaian dan kecerdikanku ini untuk membimbing ummah. Contoh Allah, tuan-tuan, rezeki yang lapang itu adalah fid dunya hasanah.
Tambah sekarang. Itu yang Ustaz Idris, yang berhormat Ustaz Idris sebut 3-4 hari lepas dalam berita harian, ketika dia melawat kawasannya di Taiping, di simpang Taiping, bagaimana Ustaz Idris sebut, janganlah bergolok bergadai untuk menunaikan fardu haji, sebab kos haji tahun depan dijangka meningkat. Ustaz Idris pesan tolong faham hukum istita'ah, kemampuan. Kena faham, kata Ustaz Idris, bab haji ni dia ada istita'ah, dia ada hukum mampu. Awak tak mampu buat macam mana? Badal je lah. Dah awak tak mampu, kos meningkat tuan-tuan. Kata Ustaz Idris tak lama lagi nak meeting pula dengan tabung haji. Kos ke depan, duit kita makin jatuh. Duit kita makin jatuh. 2 hari lepas jatuh lagi dengan US dollar. Dan dijangka tahun depan 2023 keadaan ekonomi semakin tak menentu, dengan faktor pertama perang Rusia Ukraine, faktor kedua US menaikkan kadar faedah. Macam-macam lah kalau kita baca teori dia, maka kita mesti bersedia menghadapi dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat, bila rezeki tak lapar kan payah. Bukan kita tak nak pergi, tapi duit tak cukup. Sebab itu saya pesan, dalam endemik sekarang ni, pergi je lah umrah dulu kalau mampu. Nak tunggu nama naik, Allah lambat tuan-tuan. Pergi je lah kalau ada rezeki. Waktu saya terbang 7 September tu, sebelah saya orang Terbengau, Kuala Kedah. Alhamdulillah saya dapat seat, boleh lunjuk kaki 28A, pintu kecemasan. Bolehlah lunjuk kaki, Alhamdulillah. 9 jam tuan-tuan, bukan kecil anak punya nak fly. Naik Bangkok pinggang, Bangkok kaki kita 9 jam. Dapat lunjuk tu lega. Emergency exit, pintu kecemasan, bolehlah lapang sikit lah depan tu. So sebelah saya ni pakcik, kami duduk seat 2 lah, 2, 4, 2, begitu. Mas, kapal terbang mas 2, 4, 2. So saya tengok dia, kulit dia hitam, Masya Allah, urat-urat ditimbul. Sedih saya tengok kulit hitam tu, saya nak menangis lah. Saya kata sah dia ni first time. Saya pun salam dia, Assalamualaikum pakcik. Pun salam, pakcik main mana, duduk mana? Kata duduk Kedah. Dia tak tahu kita pun Sungai Petani kan. Pakcik duduk Kedah. Oh Kedah belah mana pakcik? Belah Terbengau, dekat batas pipe tu lah, Terbengau, Kuala Kedah tu. Lepas tu saya tanya dia, pakcik pergi dengan siapa? Orang perempuan tak bawa ke? Sebab saya tengok macam dia seorang. Tak pingam Nantu bawa. Orang perempuan pakcik takutlah aku meninggal. Apa kita tanya lurus je lah. Orang perempuan tak pi, tak mampu lagi. Hak pakcik pi pun ni, saya tanya, ni pakcik pertama kali yang pakcik maaf tanya. Ya anak, dia panggil saya anak. Ya anak. Lepas tu dia tanya saya, ni mungkin anak ni pergi banyak kali dah ni. Saya pun jawab je lah, Alhamdulillah pakcik, saya bawa jemaah haji, bawa jemaah umrah banyak kali dah pergi pakcik, Alhamdulillah. Pakcik pertama kali no? Ya. Saya kata dengan dia, pakcik, tak adalah nikmat paling dahsyat pakcik bagi yang pertama kali, melainkan first time tengok Kaabah. Dia mula nak menangis. Lepas tu dia seluk poket, dia bagi coklat hack kat saya. Saya pun ambil lah, layan lah coklat hack. Ada lagi dalam jaket saya bila sampai di rumah, coklat hack orang tua tu. Sejam sekali coklat hack, mampu ya aku. Dia kira coklat hack lah. Macam anak makan, kita pun ambil lah, sorok celah tepi. Kan nak makan kerap, manis nak mampu. Dia kira coklat hack lah. Lepas tu sembang dengan dia, pakcik kerja apa? Kata pakcik jual ikan. Allah, saya dengar jual ikan tu saya nak menangis. Sebab tengok urat-urat dekat tangan dia tu, dah lah hitam kulit. Allah tuan-tuan,
Ni pakcik kerja jual ikan. Ya, jual ikan di mana? Depan rumah je anak. Oi, bukalah gerai kecil sikit. Di Tabengau tu ke? Ha, jual ikan. Tu orang perempuan tak pi, tak mampu lagi ustaz, saya tak mampu lagi anak, saya pun anak menantu belanja. Oh, main dengan menantu lah. Ha, menantu orang Kelantan, lelaki. Main dengan menantu dengan anak sekali 3 orang lah deponya. Oh, lepas tu sembang lah. Cara dia sembang tu kita faham dah betapa excitingnya dia. Nak tengok Kaabah tu. Oh, sembang tu derah sampai habis coklat hack dia tu. Sampai saya minit penin balik rumah duk cek jaket duk ada lagi coklat hack, tak makan lagi 2-3 biji. Tuan-tuan, kita tengok tu kita hibur, sedih. Saya wallahi saya sedih tengok orang macam tu. Umur dah 69, 68 maaf. Pakcik berapa umur? 68. Allah. Pertama kali pakcik, yo. Tuan-tuan sedih tuan. Buat macam mana? Rezeki tak lapang. Dia kata dengan saya, banyak lagi ustaz, tuntutan kita anak duk mengaji lagi. Saya pun tanyalah anak berapa umur mengaji, adalah universiti apa semua. Kesian tengok. Ini cerita rezeki yang lapang. Bila Allah tak bagi lapang, betul itu ujian Allah yang kita kena bersabar. Tetapi tidakkah nikmat bila rezeki kita sedikit lapang? Kita boleh bantu orang, kita boleh ialah pergi umrah umpamanya, mak pergi haji lambat lagi. Dalam keadaan suasana hari ni, kos pula semakin meningkat. Umrah kita pi pula tak main dah, 7,000 lebih 8,000 tuan-tuan. Saya 4 orang sebilik 8,000. Duduk 5 star lah hotel. Dekat lah 5 star lah, cuma 8,000. Nak sebut dia kuih mahal tahun depan pun kuih mahal. Nak sebutnya begitu, kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya. Kita nak sebut apa tuan-tuan? Fid dunya hasanah, termasuk di dalamnya adalah keluasan rezeki. Yang pertama. Baik. Nabi Musa sebut termasuklah juga di akhirat ya Allah. Bukan kata dunia yang baik, tetapi fil akhirah. Maka ulama membahaskan satu saja. Yang dimaksudkan dengan Nabi Musa, kebaikan akhirat itu tak ada lain dah, syurga. Syurga. Dan di dunia adanya taman-taman syurga, itulah Raudah. Dan siapa nak pergi ke depan, standby on kita punya i'tamarna. Kita kena apply application nak masuk Raudah. Nak buat umrah tak payah dah permit, boleh hantam dah buat umrah banyak mana pun, tak payah dah. Tapi nak masuk Raudah mesti pakai permit, masih lagi menggunakan i'tamarna. Dan dia bagi sekali aja. Saya dapat hari itu 15 September, hari Khamis. Hari Khamis dapat. Kami buat umrah dulu baru pergi Madinah. Hari Khamis dapat 15 September 5.45 petang sampai 6 suku. Dia bagi setengah jam. 5.45 appointment, 4.45 kena beratur lah. Punya ramailah makhluk ya Allah ya Tuhan. Bukan kita yang dengan Bangla, dengan Indon, dengan Pakistan, dengan Turki beratur nak masuk Raudah. 4.45 petang beratur dah. Beratur bukan boleh masuk ni. Dia nak cek dulu kita punya appointment. Yang tamarna kita tu, yang kita duk letak appointment tarikh tu, dia kena tengok. Ada yang dia tak tengok. Ada yang orang Malaysia tunjuk main sejahtera lalu. Bukan dia baca sangat pun, polis pun. Tak ada Saya punya pun dia tak tengok. Saya tunjuk handphone lah. Kita punya ikon depan tu ya. Dengan Facebook apa semua depan tu kan. Tunjuk tu jalan. Bukan dia tengok pun. Ada kawan kita main sejahtera tunjuk main sejahtera jalan. Sebab Malaysia dia tak kisah kan. Tu dia untung kita Malaysia. Tuan, masuk tu bukan masuk lagi, dia lungguk pula satu tempat dulu. Dah lepas barisan yang ramai tu, dia lungguk pula satu tempat. Raudah tak buka
Appointment 5.45, 5.40 baru dia panggil. Dia panggil tu tuan-tuan, tak ada berjalan lah, sepakat berlari, ngaku aku berlari kali. Lari 100 meter. Tidak terlepas ke belakang. Jangan duk ingat kapet hijau aja. Kena reti Raudhah takat mana. 5 tiang daripada depannya. 5 tiang daripada depan itulah Raudhah, takat sempadan tiang wufud, tiang duta. Belakang tiang wufud rumah Saidina Ali. Rumah Saidina Ali tak masuk Raudhah, kena faham. Walau kapet hijau. Lari. Pegang kasut tu 100 meter kita. Usain Bolt pun lari, tengok aku lari. Tu nak rebut Raudhah. Dapatlah dekat tiang Harsun, tiang pengawal atau tiang Saidina Ali. Allah, lega kita. Appointment setengah jam, kita pun solat munajat setengah jam apa? 15 minit dia halau dah. 15 minit dia suruh belah, hak belakang pula masuk. Tak apalah, kita beralah. Bagi saya sistem ni cantik. Dulu nak masuk Raudhah bertinju. Saya masih ingat jemaah haji saya patah tangan orang Shah Alam. Musim haji nak masuk Raudhah. Balik-balik hotel, muka. Oh, pegang tangan. Kata awak pakcik, tangan patah. Raudhah punya pukul. Lah dia buat appointment, bagi saya cantik lah. Walaupun kita terpaksa beratur, dapat 20 minit pun jadilah. Kita jangan ada sifat selfish, penting diri sendiri. 20 minit, 15 minit tu polis main dah. Dia halau kita pelan-pelan, tak adalah dia terajang sepak. Dia suruh belah, yang belakang tadi baru nak masuk tu, masuk pula Raudhah. Taman-taman syurga. Saya dapat betul-betul sebelah Harsun, tiang Saidina Ali. Kan Raudhah ada nama-nama tiang dia. Alhamdulillah, dapatlah 20 minit munajat, berdoa, teriak apa semua. Alhamdulillah, di dunia adanya taman-taman syurga. Sebab tu siapa nak pi ke depan, siap-siap buat di Malaysia ni. Seminggu lagi ke 3 hari lagi nak pi, ambil application Play Store tu, dia panggil I'tamarna. Nanti on the way nak pergi Madinah, masuk cepat-cepat booking. Itu pun saya ingat on the way pergi Madinah pun dah habis apa. Booking siap-siap. Jemaah muslimat saya ada yang menangis tak dapat masuk. Sebab dah penuh semua merah. Tarikh hak hijau, tarikh dah terbang balik. Tarikh hak duk ada Madinah 5 hari, tarikh 5 hari bagi muslimat tu semua merah. Saya kata beginilah, duk teriak kat Dewan Makan. Saya kata pergi je lah, cubalah. Manalah tahu rezeki. Depa pun pi, rezeki sungguh. Beratuk-beratuk polis panggil terus. Yang kata Malaysia tu, polis Arab tu panggil, dia hantar lorong tikui. Dia bagi masuk lorong tikui. Hak jemaah kita Malaysia ada seorang dua dapat, teriak menangis dapat masuk Raudhah. I'tamarna dah merah tapi dapat lorong tikui. Siapa suruh masuk? Allah. Siapa izin masuk? Allah. Allahu Akbar. Sebab tu saya nak pesan, nak pergi ke depan, standby I'tamarna. Permit kena. Raudhah masih lagi permit. Umrah tak payah permit, hantam. Ikut mana ndak. Cuma saya nak pesan, standby lah orang ramai. Saya pergi bulan 9 ni, macam musim haji. Nek pening kepala tengok manusia punya ramai. Kami tawaf first umrah malam tu, saya punya sa'i tingkat 4. Bawah penuh dah, polis blok jalan. Nak pergi Bukit Safa, Bukit Marwah tu dia tutup, tak lepas. Sa'i mana? Tingkat atas. Tingkat atas bukit apa yang nampak orang merokok je lah. Allah. Nak buat aku mana? Ramai macam musim haji. Ya Allah, ya Tuhan, saya kata dendam 2 tahun sungguh. Dan jemaah Jokowi, Indonesia, depa Jokowi ya, sikit-sikit Jokowi, sikit-sikit Jokowi. Kira Indon penuh. Indon menguasai. Ramai ya Allah, ya Tuhan. So nak pergi bulan 12 ni saya tak boleh bayang. Cuti sekolah pula kita kan. Saya tak boleh bayang lah orang lagu mana. Tara bulan 9 ni pun saya pening dah.
Allahu Akbar. Sampai bas nak parking pun tak boleh. Di Quba, di Uhud, penin bas nak cari parking. Punya ramai manusia. Sampai sekali tu pijak ranah, driver bas saya tu dia tak mau pijak ranah. Saya kata ada awak tak mau pergi. Dia kata tak boleh, aku nak parking bayar. Hampir aku report dekat pengurusan hang. Dia masuk gear jalan pijak ranah. Jemaah dah nak buat umrah apa semua, punya dia tak mau sebab cramping. Cukup ramai manusia, cukup ramai, Masya Allah, macam musim haji tu. Pi bulan 12 ni, ingat-ingatlah, moga Allah pemudah. Cuma i'tamarna tu saya peringatkan, buat elok supaya kita boleh booking masuk Raudah. Kalau tak boleh juga, ada jemaah lelaki saya 2-3 kali masuk Raudah sebab dia memang beratuk. Memang beratuk, tunjuklah Mai Sejahtera tu, lepas lulus. Dia tunjuk Mai Sejahtera. Polis bukan nak cek, larat dia nak cek sesuatu, tak ada dia pasal. Saya ingat India, Pakistan, Bangla tu pun tak ada i'tamarna, depa hantamna. Kan dia pecek sangat, kita warak lah bubur. Takutlah dia cek begini tak pergi masuk. Tapi dia tak cek sangat. Ya dah lah, saya tunjuk tu Facebook depan tu, dia suruh lalu gitu bukan dia suruh buka, tak ada pasal. Ini rezeki. Maka taman-taman syurga ada di dunia. Tu yang Nabi kata, min baiti ila mimbari raudatan min riyadil jannah. Daripada rumahku menuju mimbarku adalah taman-taman syurga. Allahu Akbar. Doa mustajab di kawasan Raudah. Kebut kalau sampai, jangan lepas peluang, insya-Allah. Maka yang dimaksudkan dengan akhirat yang baik itu ialah syurga. Baik, saya cuba habiskan. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Walaupun waktu tu 70 orang ni tak bangkit lagi, duk mati lagi, tapi Nabi Musa menyebut, ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Bukan Nabi Musa buat salah hak 70 tu, tapi mewakili disebut dengan nahnu, kami. Tu dia disebut dengan kami, seolah-olah Nabi Musa yang buat. Tak 70 tu yang buat, tapi Nabi Musa berayu pada Allah seolah-olah dia pun sama buat salah begitu. Baik. Lalu Allah berfirman, azabku akan kutimpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Wahai Musa, siapa cakap banyak dengan aku azab tu ya. Azabku siapa kena, bila aku tak kena. Na'udzubillahi min zalim. Semoga Allah pelihara kita daripada azabnya yang pedih. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Wasi'at kulla syai'. Apa maksud rahmat aku meliputi sesuatu? Kata mufassirin, maksudnya di dunia, iaitu rahmat Allah kena semua. Kafir pun dapat, Islam pun dapat, semua dapat. Tetapi pengkhususan di akhirat, syurga untuk orang beriman sahaja. Itu rahmat yang paling besar. Dunia ambil semua, kafir pun Allah bagi. Makan, minum, jadi manusia, kenderaan, duit dan sebagainya, Allah bagi semua. Tapi pengkhususan untuk orang beriman sahaja. Baik, maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya pengkhususan rahmat di akhirat. Itu maksud dia, hanya untuk lillazina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa. Maksud dia syurga. Dunia aku bagi semua, ambil. Kafir, Hindu semua dapat. Tapi akhirat syurga aku bagi untuk yang bertakwa sahaja dan yang memberi zakat. Allah sebut zakat sebab manusia dengan harta begitulah. Kan, manusia dengan harta begitulah. Ada tempat-tempat saya kuliah minggu lepas di Tunjang. Bila habis kuliah makan sembang bab hasil padi, kawan-kawan sembang tak berapa nak menjadi tahun ni. Padi penuh isi, tapi boleh ambil dalam 30% saja. Hak lain rosak habis. Semua kena bagi begitu, sampai mereka kata nak bayar duit mesin pun tak lepas. Duit mesin padi tu pun tak lepas. Oi, saya kata teruk. Ustaz.
Lalu saya kata tolong cek tengoklah, kod ada, kita tak tuduh, kod ada yang malas bayar zakat padi. Kan kita muhasabah. Saya kata depa report waktu tengah makan, teruk ustaz tahun ni, dia kata hasil padi memang teruk, dia kata satu relung tu dapat berapa sangat, tak macam dulu, dia kata padi tak menjadi. Sampai depa nak bawa masalah ni ke kerajaan negeri lah, dah bincang tengok macam mana. Lalu saya kata cek tengok, boleh jadi ada yang malas bayar zakat padi, ada yang buat lebih kurang, Allah marah. Lalu saya bacakan ayat depan mereka. Saya kata afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu tidak lihat tanaman yang kamu tanam? Adakah kamu yang menumbuhkannya atau aku? Saya kata muhasabah. Itu minggu lepas saya kuliah di Tunjang, di Padang Limau, maaf, atas Tunjang sikit, on the way nak pergi Kok Diang tu kuliah bulanan di situ. Nak sebutnya bagaimana benda-benda ni kena muhasabah. So Allah kaitkan dengan orang yang memberi zakat. Sebab manusia dengan harta kadang-kadang dia jadi lain macam, dia lokik sikit. Ujian tu kuat. Seperti kata Abu Bakrin, kami diuji dengan susah, kami boleh bersabar. Tapi bila kami diuji dengan kekayaan, Abu Bakrin sebut ni, kami diuji dengan kekayaan, kami hampir tumbang. Abu Bakrin, ucapan dia di Madinah. Tu dia duduk. Benda ni bukan benda kecil. Baik. Dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, beriman dengan ayat-ayat kami, maka pengkhususan rahmat untuk mereka di negeri akhirat, iaitulah bertakwa, mengeluarkan zakat, maksud dia dengan harta, kita jangan buat lebih kurang. Dan yang ketiga ialah mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. InsyaAllah bulan hadapan ayat 157 dan kesimpulan pada malam ini ialah ayat 156. Masih lagi kita membahaskan doa Nabi Musa di Tur Sainah ketika 70 orang itu ditembak dengan peti oleh Allah, mereka mati. Itu paling kuat riwayat. Dan sebelum mereka dihidupkan semula oleh Allah, maka Nabi Musa bermunajat, merayu kepada Allah, berdoa kepada Allah, antaranya pohon dunia yang baik, akhirat yang baik dan pohon rahmat dan kasih sayang Allah. Itulah yang kita mesti cari di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.